you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Kita masuk bab baru, jilid baru, jilid yang kedua. Sepatutnya kita mula dengan bab baru ini, itu bab Ramadan. Tapi saya pilih bab keutamaan 10 hari awal Zulhijjah, iaitu bab selepas Ramadan. Yang bab Ramadan itu kita tengok keadaan. Bagi kita baru lepas Ramadan, dia tidak mungkin tidak sesuai, ataupun dia lama sikit daripada Ramadan, ataupun dekat Ramadan tahun depan, boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ayyamil 'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Atau kama. Jadi suatu hari yang mana seorang yang beramal soleh di dalamnya yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni hari permulaan Zulhijjah, daripada tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, walaupun jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali jika seorang keluar dengan membawa semua hartanya dan tidak kembali sama sekali, yakni habis hartanya dan mati suri. Ini kelebihan beramal dalam bulan Zulhijjah. Bermula 1 hari bulan Zulhijjah sampai 10. Jadi Nabi ditanya oleh sahabat, walaupun jihad fisabilillah, Nabi kata ya. Maknanya di sini dari sudut kebagusan, baiknya, comelnya kita beribadat pada 1 hingga 10 Zulhijjah itu, Nabi bandingkan dengan jihad. Masa itu kalau banding jihad ni hebat lah. Maknanya benda yang satu amalan, perbuatan yang orang panggil sampai bercita-cita, pakat mati syahid pada masa itu. Seluruh sahabat ni berani nak mati syahid. Ini hebat masa itu. Jadi Nabi cuba alih pandangan sedikit. Dia kata masa yang time yang paling bagus untuk beribadat dan beramal soleh 1 hingga 10. 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi orang pada masa itu, pemikiran orang zaman Nabi pada masa itu, sahabatnya apa semua, dia mikir rasa-rasanya hak baik sekali perang fisabilillah. Jadi dia orang tanya, nak confirm dia kata walaupun jihad fisabilillah. Jadi ini kena ingat Nabi ini ditengok time. Oleh kerana masa itu dekat dengan nak masuk Zulhijjah, dia berkeluar ayat lagu ni. Macam ada orang tanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling afdal?
Nabi tengok gaya orang tu jenis semayang pun tak berhala. Dia kata semayang tepat pada waktu tu. Mari duduk tempat lain pun orang tanya, amalan apa yang terbaik? Tengok muka gaya jenis orang yang bertanya tadi, yang tengok audio pun jenis orang panggil tak hormat mak bapak. Nabi kata birrul walidain, berbaik pada mak bapak. Jadi ini kepintaran Nabi membaca suasana. Jadi suasana bila dekat dengan Zulhijjah, maka Nabi jawab Zulhijjah kalau kita beramal 1 hingga 10 tu cukup cantik. Amalan yang terbaik kalau nak buat masa tu. Baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah wa afdalu min ayyamil 'ashr. Qila wala misluhunna fi sabilillah. Qala wala misluhunna fi sabilillah illa rajulun ufira jawaduhu wa ufira wajhuhu." Tiada satu hari yang lebih utama dan lebih disukai oleh Allah untuk orang beramal daripada hari-hari 10 Zulhijjah, itu 1 hingga 10. Ditanya juga tidak menyerupainya jihad fisabilillah. Nabi jawab tak suka, kecuali jika seorang terpotong kudanya dan disusupkan ke tanah muka mati. Maknanya sampai orang tu mati, kalau dia jihad fisabilillah mati tu baiklah. Tapi setakat jihad biasa, Nabi kata ibadah, amalan pada 1 hingga 10 itu lagi bagus. Abu Lais meriwayatkan dari ayahnya, dari Muhammad bin Ghalib dengan sanadnya dari Atha daripada Aisyah radhiyallahu taala berkata, ada seorang pemuda penyanyi, tetapi bila nampak hilal itu bulan Zulhijjah, segera puasa pada pagi hari. Maka kejadian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dia Aisyah, dia kata ada satu orang pemuda penyanyi. Jadi baru ni saya pergi makan satu restoran. Depan saya tu ada satu lelaki dan satu perempuan tak tudung. Tapi masa dia makan, saya tengok dia tak ada tangan budak. Semalam pula ada orang makan, pemuda yang jenis kan pakai seluar pula, maknanya pendek-pendek, kemudian rambutnya lintang bukang. Dia pergi restoran saya makan nasi Arab. Saya duduk luar lah, tak ada lah nak bagi sangat dia. Cuma bila makanan dah sampai, tertengok kat dia orang ni, 7 orang dia 2 meja. 7 orang tu semuanya berdoa. Nak relate dengan penyanyi ni, dan nak relate juga dengan sikap kita terhadap manusia. Dan orang macam ni tuan-tuan, dia sebenarnya ada keinginan nak jadi baik. Lepas tu saya selalu suka, jangan kita memandang mereka dengan pandangan yang hina kepada mereka yang seperti ini. Dalam hati dia tu ada keinginan nak jadi baik. Cuma oleh kerana pandangan masyarakat, pandangan para ustaz, para ulama, pandangan para orang-orang surau di masjid, pandang mereka ini dengan sinis, maka akhir sekali mereka hidup cara Islam cara mereka. Bila mereka berdoa tu nampak gaya nak Islam. Tengok gaya pakaian dengan rambut yang muda, tak nampak jalan. Kalau jumpa tepi jalan, memang kita tak nampak jalan. Termasuk perempuan. Dan saya pernah pergi kepada satu kedai buku agama. Tengok ada berarti buah benda nak beli. Perempuan pakai seluar pendek. Dia cari buku-buku agama. Dan saya perhati, dia cari bak semayang, dia beli 2-3 biji. Jumpa bak lain, orang lain saya tak tahu nak tangga. Dan saya tengok bak semayang, pakai seluar pendek. Jadi nak relate sikit lah dengan pemuda. Bila sebut penyanyi ni, kita pandang hina. Kita pandang hina. Macam saya beritahu yang artis, yang
yang mari ada kebetulan di syuting TV3 cari makan datang kedai saya. Rambut dia yang seorang tu saya tak kenal, yang seorang tu kenal. Dia pula tanya, macam mana doktor boleh arrange tak nak bertemu dengan Tok Guni Aziz? Orang macam dia ni memang bukan setakat Tok Guni Aziz. Dengan ustaz pun gaya-gaya lah kita hukum, dia memang tak nak bertemu. Dia bukan ahli surau, bukan ahli masjid. Kita akan pandang hina dia. Tapi dia, bila dia tanya soalan begitu, jadi saya terkejut. Satu ahli politik Tok Guni Aziz yang kontroversi, selalu timbul kontroversi, kita pandang dia ni pokok ni mesti tidak lah. Tapi dia nak bertemu. Baik. Jadi kesimpulannya kepada mereka yang seperti kita jangan pandang hina lah kepada mereka. Jadi bila nampak hilal bulan Zulhijjah, segera puasa pada hari ini. Maka kejadian itu sampai pada Nabi, dan Nabi SAW menyuruh orang panggil dia. Nabi kata panggil budak muda atau penyanyi, artis kalau kita. Maka ketika datang ditanya, apakah yang menjadikan engkau melakukan amalan pada hari ini? Asal hari ini nak beramal? 1 Zulhijjah. Jawab pemuda itu, ya Rasulullah, hari-hari ini hari ditegakkannya syiar-syiar dan manasik haji. Kerana itu semoga Allah mengumpulkanku dalam doa orang-orang yang sedang melakukan syiar-syiar agama dan ibadat dengan manasik haji. Maka sabda Nabi SAW yang bermaksud cari bawah, maka untukmu dengan setiap hari berpuasa seimbang dengan memerdekakan segala budak. Nabi pun bila dah dengar orang tu puasa, lepas tu ibadat, dan dipanggil budak tu pula, asal pun kau berpuasa pada hari ni, dia kata dah hari ni 1 Zulhijjah, hari orang nak buat haji, tinggal 9 hari lagi buat haji. 10 Zulhijjah, kalau kita ni sembahyang sunat korban apa tu, sembahyang sunat Aidul Adha. Jadi oleh kerana ini musim orang menegakkan syiar Islam dengan doa ni banyak. Kalau di Mekah ni, orang nak pergi Mekah tak lama lagi dah rasanya. Ke ada yang dah pergi? Ada? Jadi tak lama dah pergi dah. Jadi bila pergi tu tak sampai 1 Zulhijjah lagi. 1 Zulhijjah ni tak silap saya 15 hari bulan rasa. Bulan 10. 15 hari bulan 10. Tahun ni lah. Jadi lambat lagi, 1 bulan setengah lagi. Lebih kurang 1 bulan. 1 bulan 10 hari. Tapi mungkin ada yang dah pergi. Itu tak masuk time 1 Zulhijjah lagi. Bila 1 Zulhijjah orang dah penuh. Masa itu dia kata orang doa tak nak supaya hak mana doa di Masjidil Haram, di tanah suci kota Mekah Madinah tu, supaya bila dia doa tu aku nak doa dia pun kena kan. Mungkin dia orang berdoa, ya Allah Tuhan berilah petunjuk dan hidayah kepada orang-orang yang berdosa ke benda. Aku nak aku ni orang berdosa ke? Aku ni orang lara ke? Aku nak doa tu dia kena kan. Tuhan tolong bagi buka pintu hati orang-orang yang berniaga supaya dia pemurah. Boleh jadi ada yang berdoa begitu, supaya ya Allah berkati rezeki dia, supaya dia tidak kedekut. Ya Allah kayakan orang Islam, contohlah. Mungkin ada yang berdoa begitu. Maka pemuda ni jawab, aku nak doa lagu tu kena kan? Dia ada doa orang kena kita. Contohnya apa dia? Kalau ada kalanya orang tu berdoa, dan masa tu kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, ada orang tengah doa. Jadi masa kita baca Quran tu, doa orang yang tengah berdoa itu, masa kita baca tu, doa dia tu, kalau itu memang doa dia adalah doa kita, dia macam tu. Sama lah juga yang dikendaki oleh pemuda ni. Dia kata aku nak doa kawan tu, itu aku, walaupun aku bersih.
Cuma tu sininya aku buat apa dia? Buat puasa. Jadi time puasa tu maknanya lagi dah orang panggil berkatnya. Mudah-mudahan dapat benda tu kepada aku, apa yang didoakan oleh orang-orang yang buat kerja haji. Jadi bila pemuda berterang lagi itu kepada Nabi SAW, maka Nabi kata, untukmu dengan tiap hari berpuasa seimbang dengan memerdekakan satu budak. Satu hari kamu puasa pada 1 hingga 10 Zulhijjah tu, kata sama dengan 100 orang budak yang dimerdekakan. Dan sedekah 100 unta, campur tu, satu hari sama dengan memerdekakan 100 budak. Bukan bayang gini, kita kadang-kadang tak nampak memerdekakan 100 budak ni berat ke? Tengok. Bukan bayar dah, dapat pekerja Indonesia, bayaran kos dia RM5,000. Ya? Bayaran dia, kos dia RM5,000, RM4,000 lah kata. Ya? RM4,000 kali dengan 100. Berapa kata? RM4,000 kali 100. 400. Betul? RM4,000. Merdekakan budak tu dengan kos banyak. Betul ke 400? 40 ke 400? Berapa? 4,000. 400,000. Merdekakan budak yang bernilai satu orang 400,000. Baru nampak berat kan? Baru nampak budak rupanya benda berat. Sebab tu tak nombor 1 tu. Ya. Puasa pada 1 Zulhijjah sampai 10 tu Nabi kata sama. Apa ni sama ni? Seimbang dengan memerdekakan 100 orang budak. Campur sedekah 100 unta. 100 unta. 100 unta ni tak tahulah ni unta ni berapa. Kalau kita kat lembu lah senang ya kan. Senang kita ubah sikit unta pada lembu. Baru nampak sikit tak? Depannya tak ada unta. Kalau lembu, kita ambil lembu yang sederhana kan, 2,000. Kalau 2,000 kali dengan 100 ekor dah 200,000. Dan 100 kuda yang kau gunakan jihad fisabilillah. Kuda ni kereta lah zaman Nabi dulu. 100. Ini lagi besar. Baik. Jadi tuan-tuan darah sendiri. Dan bila hari Tarwiyah, maka untukmu di dalamnya sama dengan memerdekakan 1,000 budak. Bila dah rapat dengan yang apa tu, yang dekat-dekat dengan apa tu, haji yang sebenarnya kan, yang hukumnya benda tu. Jadi pada masa itu, bila dah rapatnya 8, 9, 10 ke apa benda tu, maka pada masa itu kalau sedekah berpuasa pada masa itu sama dengan memerdekakan 1,000 budak dan bersedekah 1,000 unta, dinaik sikit. Dan 1,000 kuda yang kau gunakan jihad fisabilillah. Dan bila hari Arafah, maka untukmu di dalamnya sama dengan memerdekakan 2,000 budak dan bersedekah 2,000 unta dan 2,000 kuda untuk jihad fisabilillah. Dan puasa pada hari Arafah itu puasa untuk 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun sesudah. Itu dia punya kelebihan dia. Di riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Arafah menyamai puasa 2 tahun dan puasa hari Ashura menyamai pula puasa 1 tahun. Ashura. Ahli tafsir menyatakan bahawa ayat yang bermaksud wa'adna Musa, kami janjikan kepada Musa 30 malam lalu, kami sempurnakan dengan 10 malam sehingga genap miqat yang ditetapkan Tuhan 40 malam, bahawa yang 10 ialah permulaan Zulhijjah. Ini cerita kelebihan Zulhijjah berapa ni. Zaman Nabi Musa pun Allah Ta'ala dah cerita dah kisah macam ni. Baik, Allah telah berkata-kata kepada Musa. Cuba tengok pengarang kita ni, bila kepada Musa dia kata berkata-kata, dia tak kata berkata ataupun berfirman. Pasal apa?
Sebab Musa kalimullah. Musa ni Nabi yang boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Sebab tu dia kata berkata-kata. Kalau Nabi kita dalam kitab apa dia kata qala Allah, kata Allah, ya, telah berkata Allah, telah berfirman Allah. Tapi untuk Nabi Musa ni telah berkata-kata, sebab bercakap. Dua hala. Dan dengan firman-Nya, dan Allah telah mendekatkan Musa sehingga dapat mendengar langsung bisikan Tuhan. Semua itu terjadi pada hari-hari 10 Zulhijjah. Demikian juga tertulis dalam Al-Wah pada malam-malam hari 10. Baik. Jadi Nabi Musa ni dia bercakap-cakap dengan Allah Taala ni jatuh pada hari-hari 10 Zulhijjah. Jadi sebab tu istimewanya 10 Zulhijjah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, kita baca mana ni? Rajin-rajinlah berpuasa 10 permulaan bulan Zulhijjah dan memperbanyakkan doa dan istighfar serta sedekah di dalamnya, sebab saya telah mendengar Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang tidak mendapat bahagian daripada kebaikan dalam hari-hari 10. Jagalah terutama berpuasa pada hari ke-9, hari ukur, sebab mengandungi kebaikan keuntungan yang lebih banyak dari apa yang dikira oleh ahli hitung. Ahli matematik, ahli kira, dia nak hitung tak dia nak kira. Kehebatan dan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang berpuasa pada hari ukur. Dia kata pakar matematik pun tak boleh dikira. Sebab kadang-kadang pakar matematik ni dia boleh dikira kan, banyak macam mana pun dia boleh kira. Tapi orang ni nak cerita banyak ya, sampai dia kata orang boleh kira pakar matematik macam mana sekalipun dia tak boleh kira. Cuba tengok tuan-tuan ayat Nabi. Ayat Nabi ni kadang-kadang dia guna al-wail. Banyaknya ayat jenis begini. Kadang-kadang pada orang tertentu pun kan, orang satu ketika Nabi didatangi oleh orang yang menangis duduk tepi masjid. Tepi masjid menangis. Lalu sahabat tengok, saya normal sekali. Tengok orang menangis, cerita pada Nabi. Nabi panggil orang tu. Masuk, apa pasal menangis ni? Orang tu tak nak cerita. Last kali dia cerita. Dia ni perangai buruknya apa benda. Bila dia cerita tu, Nabi terangkat punggung. Dia kata, celaka kau, keluar daripada masjid. Sebab apa? Saya sebut benda lagu ni. Kadang-kadang kita duduk fikir, bila tu guru ke ulama sebut celaka ke benda, kita kata ulama benda lagi. Dia ada time tak? Time kita cakap celaka dia ada kan? Kadang-kadang ada ulama sampai heboh dalam sekolah. Orang cakap, maknanya orang panggil tak beradab. Bila nak marah sangat, benda yang tak patut buat, ingat 3-4 kali, keluarlah perkataan celaka. Patutlah kena kau orang. Kena kau orang yang buat jahat atau buat benda yang elok. Lepas tu jadi pemberita pula, TV ke apa ambil. Ini tu guru apa benda lagi ni. Nabi ni lebih hebat pada tu. Dia tengok kadang ada orang di berlembut, ada orang ada apa ni orang panggil, ada orang yang dia celaka. Siapa celaka? Al-Wail. Ni dia umum. Celakalah siapa-siapa yang tidak buat benda-benda yang baik pada bulan ataupun hari 1 hingga 10 Zulhijjah. Itu umum, tapi ada yang spesifik untuk orang tu. Macam cerita celaka kau keluar daripada masjid. Kena kita kalau ada TV3 kau benda masa tu. Sahabat kau ambil dan statement dah keluar. TV1 kau benda. Nabi apa lagi ni cakap? Dia tak tahu, dia tak tengok orang tu. Nak keluar perkataan celaka tu mana fikir banyak kali. Tapi tengok pada jahat dia tu celaka. Baik. Kita baca satu lagi.
Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laythi berkata, kita tengok terjemahannya. Sesungguhnya Allah telah menghadiahkan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam 5 doa untuk dibaca pada hari-hari 10 yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini Allah Ta'ala hadiah kepada Nabi Musa alaihi salam 5 doa untuk dibaca pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walad. Macam-macam yang belaka. Mana ada kitab tu boleh hafal kan? Sebab ada dalam, ada yang dalam itu dia. Wasadis, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua yang dipanggil Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang hebat. Kalau kita baca hal ni, lepas tu kita susuli dengan doa tu, Tuhan akan dengar doa kita, ya. Kena berperhatian. Asyhadu an la ilaha illallah, yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5. Hasbi Allah wa kafa sami Allahu liman da'a laisa wara Allahi muntaha. Nombor 5. Baik, Allah yang menjaminku dan cukup. Allah telah mendengar tiap-tiap doa orang yang berdoa. Tidak ada selain Allah tempat meminta dan berhajat. Juga tersebut bahawa kalimat-kalimat ini diturunkan di dalam Injil, dan orang-orang Hawariyin menanyakan fadilat kalimat ini. Hawariyin ini zaman Nabi Isa, dia nama dia Hawariyin ataupun penyokong dia, menanyakan fadilat kalimat-kalimat ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita ni umat Nabi Muhammad panggil kan, jadi Nabi Isa ni terkenal dengan Hawariyin. Hawariyin membantu dia. Kepada Nabi Isa ditanya, maka diterangkan kepada mereka fadilat dan pahalanya yang tidak dapat dihitung bagi orang yang membacanya pada hari-hari 10. Jadi Hawariyin ni penyokong yang rapatnya lah. Kalau Nabi Muhammad ni sahabat-sahabat tabi'in nama dia, ya. Baik, Nabi Isa ni ada geng-geng penyokong dia, Hawariyin. Tanya dia fadilat kalimah tadi, yang 5 jenis tadi. Jadi Nabi Isa kata tak boleh nak hitung dia. Siapa baca dia kata payah nak hitung, sebab banyak sangat kelebihan siapa yang baca 5 benda tadi pada 1 hingga 10 Zulhijjah. Abu An-Nadir Hashim bin Al-Qasim berkata, ada orang berkata kepadaku bahawa ia membaca kalimat-kalimat ini pada hari-hari 10. Kemudian dia bermimpi seolah-olah di dalam rumahnya ada 5 susun tumpukan dari cahaya. Ada 5 cahaya. Dibaca 5 benda tadi pada hari 10 Zulhijjah. Lepas tu dia mimpi, dia kata macam ada benda 5 cahaya. Setengahnya di atas setengah yang lain. Susunan cahaya. Cahaya yang pertama ada di atasnya, ada cahaya yang kedua. Ada 5 susunan, 5 rak. Kalau rak ya. Baik, ini nak cerita kelebihan. Hak pertama, hak dua lebih daripada hak pertama, hampir tu lebih kurang. Mujahid bin daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang lebih besar
di sisi Allah dan lebih disukai untuk orang beramal di dalamnya melebihi daripada hari 10 Zulhijjah. Kerana itu perbanyakkanlah olehmu bertakbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahawa ia selalu bertakbir dalam semua hari-hari yang 10 itu, baik di atas tempat tidur atau sambil duduk-duduk. Saya setakat. Baik, saya nak sebut amalan dia sedikit. Kalau berasa payah tuan-tuan dengan amalan tadi banyak sangat, tuan baca apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dipanggil tasbih. Ataupun campur lagi, bukan atau campur selawat pada Nabi banyak-banyak. Lepas tu istighfar. Waktu dah kata ingat kan? Mesti ingat. Tapi orang mula-mula tadi, yang pertama tu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu paling simple lah. Tapi kalau nak ikut tadi tu agak-agak asing sikit lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asing sikit. Tapi yang biasa kita buat apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang biasa. Kita buat mana kita boleh. Jangan terikat. Masuk air waktu berat, tak apa, ambil yang mudah. Kalau kita apa dah? Nombor 2. Borang apa tu? Korban dah buat. Borang korban dah buat. Dah ada 500 satu bahagian. Untuk apa ni? Untuk korban di Kemboja ni, asalnya saya ada buat pengumuman 250 satu bahagian. Tetapi bila kita survey tempat tu terlalu, yang kita nak hantar tu terlalu, orang panggil jauh sangat lah. Jadi petugas kita ni tak berapa nak pergi ke sana. Dia begini macam pergi Pulau Hulu, naik bot. Jadi kita buat belah luar sikit. Saya difahamkan oleh pengurusi haji ni. Saya minta dia buat tu lah, tengok tempat yang di luar tu berapa. Kalau ikut yang di luar tu, luar sikit, sampai ke dalam tu dia 280. Tapi so far saya tak dapat maklumat dari daripada haji ni, apakah nak kekalkan dengan 250 atau ke dalam Pulau ataupun ke luar. Kalau ke luar tu lebih mahal sikit, 280 lah satu bahagian. 3, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua jemaah kerana memberi perhatian kepada program Jom Sembahyang Subuh di Masjid Ar-Rahimah, yang mana kita telah pun mengadakan 3 imam hafiz yang bergilir-gilir sepanjang 3 bulan kita buat. Jadi kita tengok maknanya ada feedback, ada orang baru datang ya, kerana menyertai program itulah yang kita buat sembahyang Jumaat, kempen sembahyang berjemaah secara berjemaah subuh berjemaah di Masjid Ar-Rahimah. Dan kita juga dapat feedback, ada permintaan supaya imam hafiz kita ni baca panjang sikit, panjang lagi ya. Jadi terima kasihlah atas cadangan tu ya, suruh baca panjang lagi. Tapi saya takut kalau baca panjang lagi, takut kita kempen semua hari tu akhirnya jadi tak mengerti pula. Jadi saya tu tidak proposal pada, tak mau cadang daripada imam suruh panjang lagi. Kita mana sederhana. Saya ingat yang dah dibaca sekarang dah okey ya? Yang dibaca oleh 3 orang imam kita dah yang sederhana, tak panjang tak pendek ya? Jadi saya sekali lagi menyeru, kalau boleh datang setiap hari. Hari bekerja pun saya tak sempat sebab kita habis kuliah subuh, hari kerja pun 6.40, habis ini 6.45. Imam baca siap dengan doa pun 6.30 habis ya? Jadi siapa-siapa yang berasa kalau bertolak daripada sini 6.45 tu, boleh tunggu sampai kuliah subuh. Kalau berasa 6.45 tu dah agak jam, habis kuliah subuh terus berdoa sikit terus keluar.
pergi ke pejabat. Jadi itulah saya rasa yang saya nak sampaikan. Dan 20 hari bulan ini kita akan ada pembahasan mengenai 4 mazhab. Macam mana nak satukan supaya jangan bertelingkar. Ya. 4 mazhab 20 hari bulan ni. Sepatutnya hari semalam tak jadi. Ya. Dr. Basri dia, Profesor Madya Dr. Basri dia tak jadi. Jadi 20 hari bulan. Jadi tuan-tuan beritahulah kawan-kawan datang selama mungkin. Boleh tanya. Dan kita akan buat 2 siri. Sebab siri pertama dia tak cukup. Nak pula kalau kita buka soalan. Sebab ada orang keliru. Mazhab ni kata gini, mazhab ni kata lagu ni. Macam mana nak satukan? Ya? Jadi tuan-tuan boleh datang pada 20 hari bulan. Maghrib tak? Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.